Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat lagi kita bertemu dalam episod yang seterusnya. Hari ini tajuk utama kisah para sahabat radhiyallahu ajma'in. Kisah tentang keislaman Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu telah memeluk Islam bersama dengan Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Sayyidina Arqam radhiyallahu anhu yang merupakan seorang sahabat. Kedua-dua mereka telah datang ke rumah itu berasingan, tetapi secara kebetulan telah sampai di pintu rumah tersebut serentak. Kedua-dua teman itu saling bertanya antara satu sama lain. Tujuan kedatangan temannya didapati. Maksud kedua-dua mereka ialah sama, iaitu untuk memeluk Islam dan mendapatkan limpahan kerohanian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua mereka telah memeluk Islam dan setelah itu mereka menghadapi penderitaan sama seperti telah dihadapi oleh setiap orang daripada jemaah orang Islam yang masih lemah dan kecil bilangan itu. Mereka didera dan disiksa dengan berbagai-bagai cara. Akhirnya, mereka ingin berhijrah kerana tertekan dengan keadaan. Namun, orang kafir tidak membiarkan mereka pergi ke tempat lain dan hidup di sana dengan aman. Oleh sebab itu, orang kafir cuba menangkap sesiapa sahaja yang diketahui akan berhijrah supaya orang Islam tidak akan terlepas daripada kesusahan. Lantaran itu, Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu juga telah dikejar daripada belakang dan satu kumpulan orang kafir telah pergi untuk menangkap beliau. Sayyidina Suhaib telah memegang kantung yang mengandungi anak-anak panah dan berkata kepada mereka, "Lihat, kamu semua maklum bahawa aku ialah pemanah yang lebih handal daripada kamu. Selagi masih ada, walaupun sebaik saja ada panah di sisiku, selagi itu kamu tidak akan dapat mendekatiku. Andai kata tidak ada satupun anak panah yang tertinggal, maka aku akan menentang kamu dengan pedang sehingga pedang itu terlucut dari tanganku. Selepas itu kamu boleh lakukan apa-apa sahaja yang kamu mampu. Oleh sebab itu, sekiranya kamu mahu, aku akan memberitahu kamu tempat simpanan hartaku di Mekah dan dua hamba perempuanku sebagai tebusan diriku." Lalu beliau berkata, harta itu untuk menyelamatkan diri. Berkenaan perkara inilah ayat yang berikut telah diturunkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man nasi may yashrik nafsahu ibtigha amrudatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya semata-mata kerana mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pula amat belas kasihan terhadap hamba-hambanya. Al-Baqarah ayat 207. Pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Kuba. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam ternampak wajah Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Satu perniagaan yang menguntungkan wahai Suhaib." Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu bercerita, ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam sedang makan buah kurma dan mata saya sedang sakit, lalu saya pun turut makan bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suhaib, kamu makan tamar sedangkan mata kamu sakit." Saya pun menjawab, "Ya Rasulullah, saya mengunyah tamar tentang dengan mata saya yang tidak sakit." Baginda sallallahu alaihi wasallam tertawa mendengarkan jawaban saya. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu ialah seorang yang sangat pemurah, hinggakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Kamu banyak berbelanja ke atas perkara yang sia-sia." Beliau menjawab, "Tidak pernah saya berbelanja pada jalan yang benar." Apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hampir meninggal dunia, beliau telah mewasiatkan agar solat jenazahnya diimami oleh Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dengar dapat kita amalkan dan kita sampaikan.
Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.